Salam sejahtera kepada pensyarah kami, Puan Mastika. Kali ini kami ingin membentangkan projek kami dalam kreativiti inovasi dalam bahasa Melayu. Dan inilah kumpulan kami yang kami akan bentangkan untuk dalam projek ini selepas ini. Jadi saya akan serahkan kepada orang yang seterusnya. Untuk bahagian pengenalan, AI merujuk kepada sistem atau mesin yang mampu menjalankan tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia seperti pembelajaran, penaklukan, dan penyelesaian masalah. Sistem AI dapat menyesuaikan bahan pembelajaran mengikut tahap keupayaan pelajar, sekaligus dapat membantu mereka memahami topik yang lebih mendalam mengikut kadar yang mereka mampu. Selain itu, cabaran penggunaan AI dalam pendidikan kepada pelajar iaitu isu privasi data pelajar, kebergantungan terhadap teknologi dan jurang digital antara pelajar yang mempunyai akses kepada teknologi dan yang tidak mampu mengakses teknologi. Dengan penerapan yang bijak dan bertanggungjawab, AI juga dapat membantu menjadi alat yang berkesan dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran dalam kelas, serta menyediakan persekitaran pendidikan yang lebih adil dan efisien untuk generasi masa depan. Itu saja daripada saya. Saya akan membentangkan bahagian objektif. Dalam dunia pendidikan hari ini, guru bukan lagi sekadar penyampai ilmu di hadapan kelas. Guru kini berperanan sebagai fasilitator yang perlu kreatif dan sentiasa mencari pendekatan baru agar pelajar dapat belajar dengan lebih berkesan dan bermakna. Sebagai bakal guru bahasa Melayu, saya percaya bahwa integrasi teknologi dalam pengajaran bukan lagi pilihan, tetapi satu keperluan. Antara teknologi yang semakin mendapat tempat ialah penggunaan kecerdasan buatan AI dalam bentuk infografik sebagai bahan bantu mengajar. Video infografik berasaskan AI bukan sahaja menjadikan penyampaian lebih menarik, malah membantu pelajar memahami isi pelajaran dengan lebih jelas dan mudah. Pertama sekali, penggunaan video infografik AI dapat meningkatkan kefahaman pelajar melalui visualisasi maklumat. Sebagai contoh, topik-topik seperti jenis kata, gaya bahasa dalam puisi, atau struktur karangan sering dianggap berat atau sukar difahami oleh pelajar. Namun, apabila maklumat ini dipersembahkan dalam bentuk infografik, dalam bentuk videografik yang tersusun dan berwarna-warni, pelajar lebih mudah memahami isi penting. Ini kerana video infografik membantu memecahkan maklumat kompleks kepada bentuk yang lebih ringkas, jelas dan menarik secara visual. Sebagai bakal pendidik, saya perlu sedar bahawa tidak semua pelajar belajar dengan cara yang sama. Ada pelajar yang lebih cepat faham apabila maklumat dipersembahkan secara visual. Selain itu, video infografik berasaskan AI juga boleh digunakan untuk mewujudkan bahan pengajaran yang lebih interaktif dan menarik. Aplikasi seperti Canva, Cengage atau Adobe Express kini boleh menjana reka bentuk otomatik menggunakan teknologi AI. Ini memudahkan guru mencipta bahan pengajaran dalam masa yang singkat tanpa mengorbankan kualiti. Bahkan ada juga AI yang boleh mencadangkan susun atau dan warna berdasarkan kandungan kitab. Bahan pengajaran yang menarik bukan saja membantu pelajar lebih fokus, tetapi juga menunjukkan usaha guru untuk menjadikan kelas bahasa Melayu lebih hidup dan tidak membosankan. Seterusnya, saya melihat bahawa penggunaan video infografik ini juga menggalakkan pemikiran kritis dan kreatif dalam kalangan pelajar. Sebagai contoh, guru boleh meminta pelajar mencipta video infografik mereka sendiri bagi merumuskan tajuk yang telah dipelajari. Ini memerlukan pelajar untuk menilai maklumat, memilih isi penting dan menyusun semula maklumat itu secara logik dan kreatif. Aktiviti ini melatih pelajar berfikir secara mendalam dan mengekspresikan kefahaman mereka secara visual. Dalam konteks pendidikan abad ke-21, kemahiran seperti ini amat diperlukan kerana pelajar bukan hanya perlu tahu, tapi juga mampu mengaplikasikan dan menyampaikan input dengan cara tersendiri. Bukan itu sahaja, penggunaan video infografik AI juga memperkasa kemahiran literasi digital dalam kalangan guru dan pelajar. Sebagai guru muda, kita tidak boleh ketinggalan dalam arus teknologi. Melalui penggunaan AI, saya belajar mengendalikan alat digital yang bukan sahaja meningkatkan kemahiran ICT saya, tetapi juga membuka ruang untuk saya terus berkarya dan bereksperimen dalam pengajaran. Pada masa yang sama, apabila pelajar turut terlibat menghasilkan video infografik mereka sendiri,
Mereka belajar bagaimana untuk menggunakan teknologi secara beretika, kreatif, dan bertanggung jawab, satu kemahiran hidup yang amat penting. Akhir sekali, video infografik juga digunakan sebagai alat penilaian alternatif yang lebih fleksibel dan menyeronokkan. Misalnya, guru boleh meminta pelajar menghasilkan video infografik untuk menunjukkan pemahaman mereka tentang sesuatu cerpen, novel, atau peribahasa. Ini memberikan pelajar peluang untuk menunjukkan pemahaman mereka dalam bentuk selain penulisan panjang yang biasa. Penilaian seperti ini lebih bersifat formatif, membina, dan bersifat mesra pelajar. Sebagai rumusan, penggunaan video infografik berasaskan AI dalam pengajaran bahasa Melayu bukan sahaja dapat menjadikan proses PDP lebih menarik dan berkesan, tetapi juga memperkaya pengalaman pelajar dalam bilik darjah. Dalam perjalanan saya sebagai bakal pendidik, saya yakin bahwa menggabungkan elemen kreatif dan inovatif seperti ini dapat membantu saya melahirkan pelajar yang bukan sahaja celik bahasa, tetapi juga celik teknologi. Dunia sedang berubah, dan sebagai guru bahasa Melayu, saya juga harus bersedia untuk berubah dengan semangat, dengan ilmu, dan dengan kreativiti. Okey, untuk bahagian saya pula, mungkin ada yang belum tahu ataupun kurang jelas tentang apa itu infografik. Infografik itu adalah gabungan antara informasi dan grafik untuk menyampaikan maklumat secara visual. Contohnya dengan menggunakan ikon, gambar rajah, carta dan teks ringkas untuk memudahkan pemahaman. Infografik ini memudahkan pemahaman maklumat yang kompleks, meningkatkan daya tarik dan menjimatkan masa. Infografik ni dia ada 6 jenis, iaitu infografik statistik yang digunakan untuk menyampaikan data atau statistik menggunakan graf atau carta. Infografik garis masa itu menunjukkan sesunan peristiwa mengikut kronologi. Infografik pembandingan membandingkan dua atau lebih item berdasarkan ciri-ciri atau kelebihan. Infografik proses menjelaskan langkah demi langkah dalam prosedur. Infografik geografi menyampaikan maklumat berdasarkan lokasi atau peta. Infografik hierarki memaparkan struktur, sistem atau organisasi. Infografik dan kegunaan infografik adalah digunakan dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, perniagaan, kewartawanan, penyelidikan dan media sosial. Infografik ini juga meningkatkan kefahaman, menarik perhatian dan menjimatkan masa. Penggunaan infografik yang bijak menjadikan maklumat lebih mudah untuk difahami oleh semua lapisan masyarakat. Halo semua, hari ini saya akan membentangkan mengenai peranan infografik kepada pelajar dan guru, khususnya dalam pemilihan dalam konteks pengajaran dan pembelajaran peribahasa bahasa Melayu. Antara peranan infografik kepada pelajar dan guru, dia memberi fungsi kepada pelajar di mana infografik membantu pelajar untuk memahami dan menghayati sesuatu konteks pembelajaran seperti peribahasa dengan lebih mendalam. Sebagai contoh, penggunaan peribahasa air yang tenang jangan disangka tiada buaya boleh diterangkan melalui gambar yang ditunjukkan di dalam situasi di mana seseorang yang kelihatan tenang mungkin menyimpan niat yang jahat. Maka dengan itu, penggunaan infografik dalam sesuatu gambaran membolehkan pelajar atau memudahkan pelajar untuk melihat aplikasi peribahasa dalam kehidupan seharian mereka. Okey, seterusnya, infografik ini juga memberi manfaat untuk guru di mana infografik adalah sebagai alat yang berkesan untuk merancang sesuatu pengajaran dalam kelas. Hal ini dikatakan demikian kerana penggunaan infografik membolehkan guru untuk menyusun peribahasa mengikut tema seperti kecerdikan atau kebijaksanaan. Contohnya, guru boleh mengumpulkan pelbagai peribahasa seperti berkata benar, biar pahit dan malu bertanya sesat jalan dalam satu infografik tersebut yang bertemakan kebijaksanaan. Seterusnya juga, peranan infografik kepada pelajar, dia boleh mewujudkan banyak penglibatan pelajar. Khususnya, dia ada penggunaan infografik ini, dia adalah satu cara di mana dia meminta ataupun menarik minat seseorang pelajar untuk terlibat dalam penciptaan infografik sendiri mengenai peribahasa tertentu. Jadi aktiviti ini bukan sahaja meningkatkan pemahaman mereka, tetapi juga kemahiran penyelidikan dan kreativiti seseorang pelajar. Misalnya, seseorang pelajar tersebut boleh membuat infografik tentang peribahasa, contohnya seperti katak di bawah tumpurung, menunjukkan mereka lebih memahami sesuatu maksud peribahasa tersebut.
Selain itu juga, infografik ini juga memberi hubungan dengan isu sosial, di mana infografik membolehkan pelajar mengaitkan peribahasa dengan isu-isu sosial dan budaya. Sebagai contoh, penggunaan peribahasa bagai awal dengan tebing mencerminkan pentingnya kerjasama dalam masyarakat. Maka melalui infografik tersebut, guru boleh menunjukkan situasi di mana kerjasama diperlukan seperti dalam projek komuniti. Selain itu juga, peranan infografik kepada pelajar dan guru adalah boleh mewujudkan kolaborasi dalam pembelajaran, di mana proses kolaborasi juga dipertingkatkan melalui penggunaan infografik. Dalam aktiviti berkumpulan, pelajar boleh bekerjasama untuk mencipta infografik yang menerangkan peribahasa tertentu. Ini bukan sahaja meningkatkan kemahiran sosial mereka, tetapi juga menjadikan pengalaman pembelajaran mereka yang lebih menyeronokkan. Secara keseluruhannya, peranan infografik dalam pengajaran dan pembelajaran peribahasa adalah sangat signifikan, di mana penggunaan infografik membantu pelajar memahami dan menghargai peribahasa tersebut serta membina kemahiran berkomunikasi, kreativiti dan pemikiran kritis dalam kalangan pelajar. Oleh itu, integrasi infografik dalam pengajaran perlu dipertimbangkan secara serius. Itu saja dari saya. Terima kasih. Bagi untuk penerangan video infografik yang kami buat, jadi adalah konteks penggunaan teknologi adalah memacu dalam pendidikan dalam platform yang saya akan gunakan adalah Canva, Google juga dan ChatGPT. Tujuannya untuk memudahkan dalam pencarian dalam reka bentuk dan menjadikan pembelajaran yang akan lebih menarik. Jadi dalam peranan dalam setiap platform ini yang saya akan lakukan dalam infografik ini, video infografik ini. Jadi yang pertama dalam Google, yaitu saya akan menggunakan untuk cari maklumat. Jadi untuk mencari maklumat dalam maksud dan contoh peribahasa yang dalam konteks harian. Kedua, saya akan gunakan ChatGPT untuk membantu bina ayat kreatif yang sesuai untuk dalam video, juga menjana dalam penggambaran juga. Tambahan pula, dia akan menjelaskan maksud peribahasa secara mendalam. Kedua, Canva. Canva ini untuk membuat pengeditan ataupun reka bentuk video untuk menghasilkan video untuk dalam ilustrasi animasi yang menarik. Jadi ini juga kesesuaian dalam keperluan abad ke-21, jadi untuk menyokong kemahiran seperti pemikiran kritis, kreativiti dan juga dalam jadikan pengajaran yang lebih seronok dan relevan. Ini adalah tugasan yang bagi sebelumnya adalah dalam proses pencarian bahan melalui platform Google. Dalam pencarian bahan disesuaikan untuk menjana idea dalam pendapat. Satu lagi adalah melakukan pembincangan dalam Google Meet untuk menjelaskan untuk membagi pendapat dan idea dalam menjalankan tugas kreativiti dalam pengajaran bahasa Melayu untuk mendengar suara bagi dalam pelan dalam pembuatan video infografik, dan kami telah memilih untuk membuat video infografik berkaitan dengan jenis peribahasa. Ini dalam semasa kami adalah untuk mengedit video dalam aplikasi Canva dan melakukan untuk pencarian gambar yang sesuai bagi peribahasa untuk penggunaan kecerdasan perbuatan, iaitu AI, untuk menjana gambaran itu lebih sesuai untuk digunakan dalam video tersebut. Dan ini adalah selepas dan kami akan menguji video infografik dalam simulasi pengajaran berkesangan dalam video tersebut dalam menggunakan Google Meet. Jadi ini adalah simulasi pengajaran semasa kami membuat seperti yang dalam selepas itu. Jadi kita akan nampak penggunaan dalam kami menggunakan Google Meet dalam simulasi pengajaran. Ya, Google Meet untuk menyediakan platform untuk simulasi dalam pengajaran dalam talian untuk macam seperti memilih darjah sebenar. Seperti simulasi pengajaran bahasa Melayu untuk memfokuskan dalam peribahasa. Struktur dalam simulasi pengajaran iaitu memulakan pengenalan seperti dalam jenis peribahasa dalam video tersebut, ya, kepada pelajar, dan penerangan maksud jenis peribahasa diikuti dengan soalan kepada pelajar.
Dan cabaran kami dalam simulasi pengajaran dalam menggunakan jarak alam maya adalah adanya gangguan internet dan kengkangan dalam interaksi fizikal, kesukaran menilai pemahaman pelajar secara langsung. Dan manfaat ciri teknologi juga adalah seperti share screen dan untuk memberi share screen kepada memaparkan video dan pembelajaran dengan jelas. Dan melatih guru dalam pengurusan masa dan teknikal dalam penggunaan nada suara yang lebih sesuai. Jadi kesimpulannya adalah teknologi memperkasakan pengajaran, iaitu penggunaan AI dan infografik adalah digital menjadikan pengajaran bahasa Melayu lebih menarik dan relevan. Jadi pelaksanaan adalah cabaran pelaksanaan adalah jurang digital yang kekurangan peranti dan sambungan internet adalah lemah akan menjadikan halangan utama. Dan alat digital dimanfaat seperti yang kami melakukan di dalam projek ini untuk membuat video infografik adalah Canva, Google dan juga Google Meet pun juga untuk dalam simulasi pengajaran untuk digunakan untuk penyampaian dalam bahan pengajaran juga, dan juga dalam keperluan dalam pendidikan abad yang ke-21 memberikan inovasi pengajaran berasaskan teknologi dalam keperluan untuk dalam pengajaran kreativiti bagi seorang guru. Jadi untuk faedah kepada pelajar adalah untuk meningkatkan pemahaman dalam kreativiti, kerjasama dan literasi dalam digital dalam kalangan pelajar. Dan itu saja daripada kami. Terima kasih.